salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya untuk membuat ulasan berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh Presiden PAS apabila mengeluarkan kenyataan di Harakah Dari dengan bertajuk kerajaan PH berdepan dengan masalah fix dominasi. Dan daripada kenyataan itu, apa yang saya lihat daripada apa yang ditulis oleh Harakah Dari, yang mana di sini dia kata kerajaan campuran yang diterajui oleh Pakatan Harapan dianggap berdepan dengan masalah fix dominasi apabila majoriti ahli parlimen kerajaan adalah dalam kalangan bukan Islam. Dan di sini juga Presiden PAS berkata, berdasarkan fix dominasi sepatutnya yang memimpin kerajaan adalah parti yang mempunyai bilangan kursi terbanyak dan menggambarkan majoriti rakyat Malaysia. Dan di sini juga beliau mempersoalkan yang mana beliau kata sepatutnya kerajaan campuran yang ditubuhkan dipimpin oleh Perikatan Nasional yang memimpin, bukan PH. Ini kerana PN didominasikan oleh orang Islam apabila 74 kerusi yang dimiliki PN hanya 2 kerusi milik bukan Islam dan Bumiputra. Beza dengan PH apabila 51 kerusi daripada 82 kerusi adalah milik bukan Islam dan 31 kerusi milik orang Islam. Jadi bagaimana ahli parlimen orang Islam hendak memimpin kerajaan jika sebahagian besar daripada mereka adalah bukan Islam. Jadi apa yang saya baca daripada ulasan yang dikeluarkan oleh Harakah Dari berkenaan dengan kenyataan dikeluarkan oleh Presiden PAS ini, pada saya ini adalah satu permainan politik isu kaum dan agama yang begitu tajam sekali. Saya harap pihak KDN menjalankan kerja. Saya harap Menteri KDN iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution mengambil take note perkara ini serius kerana ini bukan boleh dimain-main. Jadi jangan memberi ruang kepada pimpinan PAS terutamanya Presiden PAS untuk melakukan sabotaj seperti ini kerana ini adalah terlalu amat berbahaya. Ini adalah sangat penting. Jadi saya harap Menteri KDN dan juga KDN menjalankan siasatan kepada Presiden PAS ini secara total, secara menyeluruh kerana ini amat betul-betul berbahaya. Daripada isu apabila beliau mengatakan bahawa sepatutnya yang memimpin kerajaan adalah parti yang bilangan kursi terbanyak dan menggambarkan majoriti rakyat Malaysia. Ini adalah satu pembohongan besar yang dikatakan oleh Presiden PAS. Saya nak katakan di sini, apabila PRU ke-14 yang menang jelas sekali adalah Pakatan Harapan. Bagaimana Pakatan Harapan itu jatuh? Adalah disebabkan oleh pemimpin PAS seperti Presiden PAS ini yang mengasut, yang menggunakan sentimen kaum dan agama untuk merobekkan kerajaan yang sedia ada, merobekkan hak kepada pengundi, merobekkan hak demokrasi kepada rakyat Malaysia. Jadi Presiden PAS adalah dalang, segala dalang dalam merosakkan demokrasi dalam negara ini. Itu yang jelas. Kerana majoriti kursi terbanyak adalah PKR dan DAP waktu itu. PAS mana kursinya yang waktu itu? Hanya 19 kursi. Boleh jadi kerajaan dengan kekalahan ikut pintu belakang. Jadi hari ini PAS nak berdabik dada, Presiden PAS ludah ke langit, kena muka sendiri, pemimpin-pemimpin PAS mendengar pun jadi walaon, tengangau mulut lalat masuk, langau masuk dalam mulut, tak sedar ucapannya adalah memakan diri. Saya di sini agak keras kerana Presiden PAS ini saya lihat nyanyuk dan mengeluarkan kata-kata yang tidak logik akal yang dia sendiri dah buat. Itulah apabila seorang sang penipu menjadi ahli politik dan akhirnya dia berputar-putar-putar, dia pusing, dia makan diri dia sendiri, dia tidak sedar. 2014 tu Presiden PAS harus ingat, PAS hanya ada 19 kursi ya. Melalui pintu belakang lagi jadi kerajaan. Saya percaya sampai kiamat pun parti PAS ni tak akan boleh jadi kerajaan kalau tak khianat. Itu jawapan saya kepada yang pertama itu, yang apabila dia mempersoalkan isu itu. Di sini juga yang mana dia mempersoalkan isu sepatutnya Perikatan Nasional yang memimpin bukan PH. Ini kerana PH didominasikan oleh orang Islam. Apabila 74 kursi yang dimiliki PN, hanya 2 kursi milik bukan Islam Bumiputra. Ini Malaysia bukan PAS punya. Pemimpin PAS harus ingat. Malaysia ini
termaktub dalam MA 63. Perjanjian MA 63. Jadi ahli-ahli PAS, pemimpin-pemimpin PAS, termasuk Presiden PAS, pergi buka buku kitab MA 63, belajar. Jangan jadi katak buah tempurung. Tanpa Sabah Sarawak tak akan jadi MA 63. Tak akan jadi nama Malaysia ni. Mungkin hari ini namanya Melaya, mungkin nama harinya ni Semenanjung Malaysia. Jadi jangan main isu perkauman, main isu kenegerian, main isu agama. Di sini kita lihat bahawa ini perlu disiasat. Satu perkara Presiden PAS harus tahu. Selama ini yang duduk di Sabah Sarawak adalah majoriti bukan Islam. Malaysia ini dah termaktub perlembagaan dia, kedaulatan undang-undang dia. Memang dah tak boleh. Memang rakyat Malaysia ni yang non-Muslim, yang orang bukan Islam, mereka dah menghormati perlembagaan kita. Jadi tak payah pemimpin PAS sibuk. Pemimpin PAS ni hanya duduk dalam parti politik. Parti politik yang bernama PAS ini adalah ditubuhkan melalui ROS, diluluskan melalui perlembagaan-perlembagaan. Dan pemimpin PAS tak layak nak bercerita tentang isu ini pada pandangan saya kerana mereka hanya pimpinan politik dan mereka tidak boleh menyentuh tentang perlembagaan kita kerana nak menggubal ataupun nak membuat apa-apa undang-undang dalam negara ini melalui parlimen. Dan kita ada yang di Pertuan Agong yang mana itu adalah daripada kalangan orang Melayu Islam. Jadi apa dia yang masalah PAS ni? PAS ni hanya parti politik yang memainkan sentimen perkauman dan agama yang mana dia tidak ingat bahawa pertandingan yang ada ini adalah melibatkan berbagai-bagai kaum, berbagai-bagai bangsa, berbilang agama. Jadi kalau macam tu, parti politik yang ada dalam negara ini jangan buat parti lain, jangan parti lain buat. Jangan buat MIC, jangan buat MCA, jangan buat parti pejuang, jangan buat parti PAS. Karena ini semua parti-parti yang berkonsepkan agama dan juga berkonsepkan kepada kaum. Begitu juga parti-parti lokal yang ada di Sabah Sarawak. Jadi PAS ni bermimpi di siang hari tetiap hari memainkan isu ini. Yang mana dia kata di sini, perbezaan PHS apabila 50 kursi daripada 82 kursi adalah milik bukan Islam dan hanya 31 kursi milik orang Islam. Ini apa isunya? Sekarang ni kursi dari tempat Cina. Kalau PAS pergi letak orang Melayu di situ, orang Islam di kursi, majoriti Cina 90%. Dan tentu-tentu percaturan politiknya kena letak orang Cina. PAS mungkin akan letak orang yang seangkatan dengan mereka, mungkin letak orang gerakan. Jadi apa yang PAS, Presiden PAS ni nyanyok sangat nak cakap ni? Jadi politik dalam negara ini tergolong daripada berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa. Jadi tak ada isunya. Jadi apabila dia main sentimen ini, maka saya rasa pihak KDN tangkap Presiden PAS ni, sumbat dalam penjara. Sebab orang seperti inilah yang merosakkan sistem keharmonian dalam negara ini. Jadi kenapa dibiarkan begini? Kenapa tak lakukan siasatan? Ini yang saya lihat. Syarap Menteri KDN ambil tindakan segera.